Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan yang terdiri daripada 6 orang, iaitu Adriana, Aisyah, Mia, Yuwei, Neo dan juga Yansi akan membentangkan tajuk mengenai institusi kewangan sosial iaitu hibah. Dalam pengenalan, definisi hibah merupakan kaedah perancangan harta yang berbeza daripada wasiat. Ia tidak memperhatikan jumlah yang boleh diberikan berbanding dengan wasiat, dan hibah pula boleh diberi kepada sesiapa sahaja, bukan waris, sama ada orang Islam dan bukan Islam. Manakala wasiat pula berbeza dengan hibah, di mana ia telah ditetap jumlah yang diberi kepada bukan waris, iaitu 1/3, dan mesti mendapat persetujuan daripada semua waris. Berdasar firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa 4 yang bermaksud, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kawin itu dengan senang hati, makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya. Seterusnya adalah definisi hibah. Hibah adalah suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak. Dari segi bahasa, hibah melebihkan seseorang dari yang lain walaupun bukan dengan harta. Dari segi istilah pula, hibah adalah suatu kontrak yang merujuk kepada pemindahan hak milik kepada orang lain tanpa sebarang balasan yang dilakukan secara sukarela. Dari segi perspektif perniagaan pula, hibah merupakan ganjaran dari seseorang individu yang menghibahkan hartanya kepada waris untuk mewarisi legasi perniagaan mereka. Bagi dapatan kajian, untuk jantina terdapat 67 orang wanita dan juga 36 orang lelaki. Jadi jumlah responden adalah 103 orang. Umur adalah antara 18 hingga 30 tahun sebanyak 71 orang, 31 hingga 40 tahun adalah sebanyak 14 orang, 41 hingga 50 tahun sebanyak 10 orang, 51 tahun ke atas adalah 8 orang. Seterusnya adalah status perkahwinan, 73 orang adalah bujang, 28 pula adalah berkahwin dan lagi 2 adalah lain-lain. Seterusnya adalah status pekerjaan. Yang belajar adalah sebanyak 54 orang, bekerja adalah 46 orang dan bersara hanya 3 orang. Bagi tahap pendidikan, pada tahap SPM atau STPM adalah sebanyak 19 orang, diploma 24 orang, ijazah sarjana muda adalah 53 orang, sarjana ialah 6 orang dan PhD adalah 1 orang. Jadi seterusnya adalah pilihan untuk dihibahkan. Ibu bapa adalah sebanyak 42.7%. Yang memilih pasangan sebagai orang untuk dihibah adalah sebanyak 19.4%. Dan seterusnya anak-anak adalah sebanyak 25.2% dan akhir sekali adalah adik-beradik sebanyak 12.6%. Seterusnya adalah bahagian objektif. Okey, yang pertama, objektif kita adalah menilai tahap amalan hibah. Seperti yang kita tahu, hibah adalah sunat untuk dan digalakkan di dalam Islam. Jadi mengikut kajian soal selidik, kita telah mengukur tahap amalan hibah di kalangan responden dalam masyarakat Malaysia. Jadi apa yang kita dapat adalah sebanyak 80.6% umat Islam tidak pernah melakukan hibah langsung dan selebihnya sebanyak 19.4%, iaitu sebanyak 20 orang sahaja yang pernah melakukan hibah. Okey, kebanyakan umat Islam membuat hibah adalah hibah biasa, iaitu sebanyak 70.8%. Seterusnya hibah takaful hanya 16.7% dan selebihnya adalah hibah amanah yang berjumlah 13.5%. Objektif seterusnya adalah menilai kesedaran terhadap pentadbiran perundangan serta isu mengenai hibah. Jadi kajian ini bertujuan untuk menilai kesedaran responden terhadap pentadbiran dan perundangan berkaitan hibah di Malaysia. Jadi kita nak mengukur sejauh mana responden memahami tentang prosedur dan peruntukan perundangan yang berkaitan hibah di Malaysia. Seterusnya, objektif seterusnya adalah mengenal pasti faktor penyebab penggunaan hibah dan cabaran melaksanakan hibah. Salah satu tujuan hibah adalah untuk mengelak pertelingkahan semasa urusan pembahagian harta pusaka. Oleh sebab itu, hibah merupakan salah satu instrumen yang sangat digalakkan dan membolehkan umat Islam untuk melakukan perancangan kewangan dan harta yang terbaik. Jadi
Jadi kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hibah dalam masyarakat Malaysia. Jadi, objektif kita adalah untuk membantu dalam memahami mengapa hanya sebahagian kecil daripada responden yang telah melakukan hibah dan jenis hibah yang biasa dilakukan. Akhir sekali, menilai keperluan penambahbaikan perundangan berkaitan hibah. Kajian ini bertujuan untuk menilai sama ada terdapat keperluan untuk penambahbaikan dalam perundangan berkaitan hibah di Malaysia berdasarkan hasil kajian dan pemahaman responden tentang isu hibah. Objektif ini melibatkan memberi pandangan terhadap potensi penambahbaikan perundangan untuk memperjelaskan prosedur dan pentadbiran hibah di negara ini. Dengan objektif-objektif ini, kajian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang amalan hibah, kesedaran perundingan berkaitan hibah, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hibah dan keperluan potensi penambahbaikan perundangan berkaitan hibah di Malaysia. Seterusnya, kami akan melihat kepada kepentingan hibah. Kepentingan hibah yang pertama adalah pemilik harta mempunyai kawalan penuh ke atas harta mereka. Mereka boleh memutuskan kepada siapa dan berapa banyak harta yang ingin diberikan tanpa terikat kepada undang-undang faraid yang mungkin mengehatkan pemilihan mereka. Kepentingan hibah yang kedua adalah mengelakkan pertelingkahan dalam urusan pembahagian harta selepas kematian pemilik harta. Pemilik harta telah menjelaskan siapa yang menerima harta mereka semasa hidup yang boleh membantu mengelakkan konflik dan perselisihan keluarga. Kepentingan hibah yang ketiga adalah pemilik harta menghormati kehendak mereka sendiri dalam urusan harta, termasuk mengiktiraf sumbangan kepada individu atau entiti yang mereka hargai. Hibah tidak terikat kepada agama yang memudahkan pemilik harta untuk memberikan harta kepada sesiapa sahaja tanpa mengira agama penerima. Akhir sekali, hibah juga membantu dalam pengurusan harta yang lebih efisien. Pemilik harta boleh merancang dengan baik bagaimana harta mereka diagihkan untuk mencapai matlamat kewangan mereka atau menyokong tujuan yang mereka nilai. Terdapat beberapa isu yang berlaku dalam sistem hibah dalam kalangan masyarakat. Isu semasa yang pertama ialah kaedah pembahagian harta yang boleh dihibahkan tidak jelas. Sekurang-kurangnya 35% responden menunjukkan yang mereka tidak pasti dengan penyataan kerana ada di kalangan mereka yang tidak pernah melakukan hibah. Isu semasa yang kedua ialah tahap kesedaran hibah masih lemah di Malaysia. Statistik menunjukkan yang seramai 57.3% memilih setuju dengan kelemahan pengetahuan tentang hibah di Malaysia. Hanya 21.4% responden telah memilih sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya 11.7% responden sahaja yang telah memilih tidak pasti, manakala 1% pencapaian paling rendah dalam tahap kesedaran hibah. Isu semasa yang ketiga ialah tiada perancangan yang sistematik dalam pengurusan hibah. Berdasarkan kajian statistik, ia menunjukkan seramai 45.6% responden menjawab setuju dengan pernyataan. Seterusnya, sebanyak 31.1% responden kurang pasti dengan pernyataan. 13.6% responden mengatakan sangat setuju. Hal ini kerana masyarakat percaya jika berlaku pertengkaran dan perebutan ia masih boleh berlaku. Isu semasa yang keempat adalah berlaku kekeliruan perbezaan antara wasiat dan juga hibah. Menurut statistik, sebanyak 47.6% tertinggi telah memilih setuju. Seterusnya, 22.3% memilih sangat setuju. Isu semasa yang terakhir ialah ramai masyarakat yang masih memandang remeh dengan sistem pembagian hibah di Malaysia. Berdasarkan statistik, sebanyak 52.4% telah memilih setuju, manakala statistik menunjukkan sebanyak 25.2% responden memilih sangat setuju dengan isu ini. 15.5% lagi tidak pasti dan 5.8% lagi tidak setuju. Seterusnya ialah bahagian cabaran. Cabaran pertama ialah masalah kurang ilmu pengetahuan dalam perancangan mengenai hibah. Hal ini dijadikan satu cabaran mungkin disebabkan mereka kekurangan ilmu pengetahuan mengenai hibah seperti kurangnya pemahaman undang-undang hibah. Cabaran kedua ialah kesukaran dalam menentukan jumlah pembagian hibah.
Hal ini dijadikan cabaran kerana menentukan jumlah hibah yang wajar melibatkan penilaian kewangan yang kompleks. Cabaran terakhir ialah masalah dalam melakukan hibah mengikut undang-undang. Hal ini disebabkan mereka kurangnya kesedaran tentang peruntukan undang-undang hibah, dan selain itu, undang-undang mengenai hibah di setiap negeri adalah berbeza. Seterusnya, bahagian penambahbaikan. Yang pertama ialah memberi penerangan yang lebih lanjut tentang kepentingan hibah kepada pewaris penerima hibah. Penerangan yang lebih mendalam boleh disampaikan melalui program dan kempen. Cara kedua ialah menggunakan media sosial untuk menyampaikan ilmu dan kesedaran berkaitan hibah. Contohnya membuka kumpulan perbincangan di Facebook. Yang ketiga ialah penlibatan institusi agama secara meluas dalam memberikan pengetahuan yang asas berkaitan hibah. Hal ini dapat menyokong nilai-nilai etika dan moral dalam pelaksanaan hibah dan membina kepercayaan. Yang terakhir ialah pemberi hibah perlu mendapat bimbingan dan galakan sebelum melakukan hibah. Bimbingan dan galakan yang baik dapat memastikan hibah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Kesimpulannya, hibah merupakan satu cara yang amat berkesan untuk mengagihkan harta kepada ahli keluarga atau sesiapa sahaja yang dikehendaki semasa hidup. Kewajipan merancang pengurusan harta seharusnya perlu diuruskan dengan baik dan teliti kerana harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Sekian daripada kami. Terima kasih.